A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian Sirah Nabawiyah siri yang keempat. Kita sebelum ni sampai kita bincang tajuk tentang sifat Nabi SAW, sama ada dari segi fizikalnya dan juga dari segi akhlaknya. Tajuk itu diletak awal sebelum cerita kelahiran Nabi SAW sebagai satu isyarat bahawa untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi pendakwah yang hebat, yang paling penting harus dimiliki oleh orang yang hebat dan pendakwah ialah akhlak yang mulia. Sebab dakwah yang paling berkesan ialah dakwah bil hal, iaitu dengan akhlak, bukan dengan tutur kata. Kemudian dia cerita tentang Nabi ini adalah Nabi yang terpilih, bukan sembrono. Allah nak ambil siapa saja ikut suka, tak. Semua itu adalah perancangan dan adalah manusia yang terbaik di kalangan orang Arab Mekah yang ada ketika itu. Terbaik dari segi keturunannya, terbaik dari segi masanya, ketepatan masa. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui kepada siapa yang Allah harus menghantar mesejnya ataupun risalahnya. Okey, kemudian hari ini kita sambung tajuk yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW? Antaranya ialah hafru Zamzam, penggalian telaga Zamzam. Jadi telaga Zamzam ni telah terkambus setelah dimunculkan oleh Allah ketika zaman Ibrahim dan Ismail AS. Kemudian setelah sekian lama dia terkambus. Bila mula terkambus dan berapa lama terkambus, tidak ada fakta ataupun dalil yang sahih daripada kitab-kitab hadis ataupun yang lain. Kisah telaga Zamzam digali oleh atuk Nabi Abdul Muttalib, diriwayatkan oleh seorang sahabat iaitu Ali bin Abi Talib. Dan cerita daripada Ali bin Abi Talib adalah cerita yang antara yang terbaiklah, yang sanadnya hasan. Selain daripada itu tak sahih ataupun lemah. Okey, ceritanya ialah Abdul Muttalib, atuk kepada Nabi, melihat ataupun bermimpi beberapa malam. Ada mengatakan Abdul Muttalib bermimpi 4 malam. Iaitu dalam mimpi dia jumpa seorang lelaki yang menyuruhnya menggali satu telaga. Tapi tak ditetapkan ataupun tak ditentukan di mana tempat telaga tersebut. Malam pertama, orang ni minta Abdul Muttalib gali telaga. Di mana tak diberitahu. Yang kedua, yang ketiga, malam ketiga pun sama. Sehinggalah malam yang keempat disebut telaga itu ialah Zamzam. Malam keempat baru dalam mimpinya, lelaki yang datang dalam mimpinya memberitahu telaga itu adalah namanya Zamzam ataupun telaga Zamzam. Maka Abdul Muttalib pun menggali telaga tersebut. Kemudian terpancarlah air
air Zam-Zam. Dan bila terkeluar air itu satu benda yang besar lah bagi orang Mekah. Sebab Mekah ketika itu, bukan ketika itu sajalah, sepanjang masa, negeri padang pasir, kering kontang dan susah untuk dapat air. Jadi bila air keluar daripada telaga tersebut dan digali oleh Abdul Muttalib, maka satu benda yang sangat besar dan semua nak kedudukan itu. Kedudukan apa? Menggali telaga ataupun memiliki telaga Zam-Zam. Jadi berlaku pergaduhan untuk mendapatkan pemilikan telaga Zam-Zam. Tapi Abdul Muttalib tak bagi. Sebab dia rasa itu hak dia, sebab dia yang menggali. Maka untuk selesaikan masalah pergaduhan tersebut, mereka pergi jumpa satu kalau kita sekarang macam Tok Bomo lah, kahinah. Tok Bomo tu dukun. Jadi Abdul Muttalib dengan puak-puak orang musyrikin yang lain nak berebut pemilikan telaga ni, mereka pergi jumpa seorang dukun. Dalam perjalanan tu masing-masing bawa bekal air, tapi yang Abdul Muttalib ni bekal airnya dah habis. Abdul Muttalib bersama geng dia, bekalan air minum untuk mereka dalam perjalanan nak jumpa dukun dah habis. Maka kumpulan ataupun puak Quraisy yang lain yang sama-sama nak pergi ni masih ada air dan mereka tak nak kongsi air mereka kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib dan kawan-kawan dia kehausan, hampir-hampir nak mati, dan bahkan mereka dalam riwayat ini mengatakan Abdul Muttalib dah siap gali lubang kubur, bersedia untuk mati dan dikebumikan. Tapi ketika itu terpancar air daripada tapak kaki unta Abdul Muttalib. Ini bukan telaga Zam-Zam lah. Ketika dah gali lubang apa semua, bersedia untuk mati sebab kehabisan air dan orang musyrikin lain tak nak kongsi air mereka. Ketika itulah terpancar air daripada bawah tapak tapak kaki unta Abdul Muttalib. Maka semua orang pakat minum daripada air tersebut, dan daripada kisah ini orang musyrikin mengakui bahawa Abdul Muttalib ada kelebihan dan Abdul Muttalib ada hak untuk memiliki telaga Zam-Zam. Mereka pun balik, belum sempat jumpa kahinah ataupun bomoh ataupun dukun. Jadi peristiwa ini adalah antara asas yang memberi kedudukan yang mulia kepada atuk Nabi ataupun keturunan Nabi. Dan dia berkaitan dengan dakwah, iaitu bila kedudukan keluarga kita mulia dalam masyarakat, dia sedikit sebanyak membantu kita untuk buat kerja dakwah dengan lancar. Contoh Abu Talib, dia ada kedudukan. Kenapa orang musyrikin tak boleh kacau Nabi Muhammad semasa Nabi berdakwah di Mekah? Sebab ada Abu Talib. Walaupun Abu Talib itu kafir, tapi sebab dia ada kedudukan dalam masyarakat, maka kedudukan itu membantu Nabi, ataupun paling-paling kurang mempertahankan Nabi untuk bekerja dan buat kerja dakwah. Okey, itu satu peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak antara telaga Zam-Zam digali dengan kelahiran Nabi tak disebut, tidak ada dalil yang sahih. Kemudian peristiwa yang kedua yang berlaku sebelum kelahiran Nabi ialah Nazar Abdul Muttalib. Nazar Abdul Muttalib. Nazar ni makna kita berazam untuk buat sesuatu yang asalnya tidak wajib. Jadi orang jahiliah pun bernazar juga. Jadi bagi kita orang Islam, adakah disunatkan bernazar? Adakah itu satu amalan yang digalakkan? Ada beberapa pelajar dah bertanya dalam grup Telegram kan, saya pun dah jawab. Dia ulama berbeza pendapat lah pasal hukum nazar. Ada mengatakan disunatkan, digalakkan. Bila tu? Bila kita bernazar untuk melakukan ibadat tanpa bersyarat. Contoh, saya mulai minggu depan saya nak puasa sunat.
Itu bernazar tapi tanpa syarat. Yang tu ulama bersepakat mengatakan tidak ada khilaf, digalakkan. Bahkan itu adalah satu amalan yang disunatkan. Sebagaimana Maryam, mak kepada Maryam, iaitu isteri Imran, dia juga bernazar. Nazar apa? Disebut dalam surah Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maksudnya surah Ali Imran ayat 35. Ingatlah ketika mana telah berkata isteri Imran, iaitu mak kepada Maryam, Rabbi inni, wahai Tuanku, sesungguhnya aku nazartu, aku bernazar, laka, untuk engkau wahai Tuhan, ma fi batni, apa yang dalam perutku, iaitu dalam kandunganku. Siapa dalam kandungan isteri Imran? Iaitu Maryam. Apa nazar isteri Imran ni ataupun mak Maryam? Apa nazar dia? Iaitu muharraran. Aku nak jadikan anak yang bakal lahir ni sebagai muharraran. Muharrar makna orang yang berkhidmat untuk agama. Duduk di masjid Allah, berkhidmat untuk agama Allah. Maka kata isteri Imran, fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha. Nazar ni dibenarkan, dia tidak bersyarat. Dia tidak bersyaratkan. Sama juga Allah sebut dalam surah Al-Insan sifat Al-Abrar. Sifat antara sifat Al-Abrar, orang-orang yang beriman, orang yang suka berbuat baik, apa dia? Wa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al-Abrar ni sentiasa melaksanakan, menunaikan nazar. Nazar apa ni? Nazar nak solat sunat, nazar nak puasa sunat, nazar nak bersedekah tanpa syarat. Iaitu tak ada masalah dan disebut dalam Al-Quran. Tapi nazar yang ulama berbeza, ada mengatakan harus, ada mengatakan makruh, bahkan ada mengatakan haram. Nazar yang mana ni? Nazar yang bersyarat. Contoh, bila dia dapat musibah, contoh seperti sakit, dia bernazar, wahai Tuhan, kalau engkau sembuhkan penyakit ini, aku akan berpuasa 3 hari. Itu bersyarat. Mana bila dia akan puasa, syarat dia sembuh. Yang ni pendapat paling kuat berdasarkan hadis sahih, hukumnya makruh. Bahkan ada sebahagian ulama kata hukumnya haram. Hukumnya haram. Ada dalil? Ada. Hadis sahih, hadis muttafaqun alaih, daripada Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair, la tanziru, jangan kamu bernazar, innahu la ya'ti bi khair, kerana sesungguhnya nazar itu tidak membawa kebaikan. Nazar itu tidak membawa kebaikan. Kenapa? Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, kerana ia dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Ini hadis sahih dan yang mengucapkan ini ialah Nabi. Nabi kata jangan bernazar. Sebab apa? Sebab dia tidak membawa kebaikan. Kenapa tak bawa kebaikan? Sebab dia keluar daripada orang yang kedekut. Apa maksud kedekut? Iaitu dia akan puasa ataupun dia akan buat ibadat dengan syarat. Kedekut lah tu. Orang pemurah nak buat kebaikan tanpa syarat. Dia nak sedekah, bagi je. Bila nak buat kebaikan bersyarat, itulah orang kedekut. Aku boleh bagi duit pada kamu, tapi syarat tolong aku. Itu kedekut. Dan Nabi kata dia tidak membawa kebaikan. Kita mungkin jarang dengar kan, orang Melayu suka bernazar, tapi hadis ni mungkin dia jarang dengar ataupun tak pernah dengar. Nabi kata nazar tidak membawa kebaikan. Kenapa? Kenapa tak bawa kebaikan? Sebab dia bukan bernazar kerana Allah. Dia bukan bernazar kerana Allah. Ustaz, memang dia niat bernazar kerana Allah. Kalau niat bernazar pada Allah, apa tandanya? Tanpa syarat. Allah dah bagi kamu sihat berpuluh-puluh tahun. Kenapa nak tunggu Allah bagi sakit, kemudian Allah bagi sembuh, baru nak puasa?
Jadi kalau kamu buat kerana Allah, jangan bersyarat. Buatlah bila-bila masa. Bila kamu buat, kalau aku sembuh, baru aku puasa. Mana kamu puasa kerana apa? Kerana sembuh ke kerana Allah? Kerana sembuh. Ustaz, tak, saya niat kerana Allah. Kalau niat kerana Allah, jangan tunggu sembuh. Boleh faham? Kemudian Nabi kata kedekut. Kenapa kedekut? Kenapa kedekut? Allah dah bagi kamu sihat kan? 10 tahun, 20 tahun. Kamu tak nak puasa sunat pun. Kedekutlah tu kan? Bila Allah bagi musibah, sakit 3 hari je, kamu dah mula bersyarat dengan Tuhan. Sebelum ni Allah bagi sihat berpuluh tahun. Kamu tak nak puasa, tak nak buat amal soleh kan? Tiba-tiba Allah bagi sakit, baru nak bersyarat dengan Tuhan. Tuhan, kalau kau bagi sihat, baru aku nak puasa. Itu adalah daripada orang yang kedekut. Okey. Kemudian dalam bab yang lain pula, bila bernazar, walaupun hukumnya makruh, bila bernazar, maka jatuh yang sunat menjadi wajib dilaksanakan. Puasa asalnya sunat dan hukum bernazar makruh. Tapi bila bernazar, hukum nazar menjadi wajib dilaksanakan. Sebab itulah ramai juga orang yang bernazar kan, tapi bila Allah bagi sembuh, dia mula berat, mula liat kan. Sebab apa? Sebab dia dapat sihat dah. Jadi ibadat tu bila bersyarat akan menjadi berat. Okey. Kita balik pada kisah nazar Abdul Muttalib. Telah sahih yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni cicit kepada Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas, cucu. Kata Abdullah bin Abbas, annahu qala kana Abdul Muttalib ibnu Hashim nazara in tawafa lahu 10 rahtin an yanhara ahaduhum. Pelik ni. Nazar orang jahiliah. Nazar atuk Nabi pelik. Apa dia nazar dia? Sekiranya dia dapat anak yang ke-10, maka nazarnya ialah dia akan sembelih salah seorang daripada anaknya. Lagi pelik kan? Sepatut nazar dia apa? Kalau dapat anak ke-10, sembelih kambing lah. Dan ditakdirkan Allah dapat anak yang ke-10, dia pun undi untuk menentukan anak yang mana yang akan disembelih. Sebab itu nazar bagi mereka, walaupun mereka jahiliah, tapi mereka faham bila bernazar wajib tunaikan walaupun berat. Maka dia pun undi. Akhirnya undi itu jatuh kepada siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib inilah anak Abdul Muttalib yang paling dia sayang. Tengok undi jatuh pada siapa? Yang paling dia sayang. Wa kana ahabbun nasi ila Abdul Muttalib. Abdullah adalah yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Maka kata Abdul Muttalib, dia mula merayu, Allahumma au huwa au mi'atu minal ibil. Wahai Tuhan, bagilah pilihan sama ada Abdullah yang disembelih ataupun 100 ekor unta. Dia nak cuba mengelak lah. Sebab asyik, bila undi asyik jatuh pada Abdullah je. Maka dia pun undi. Undi sekarang bukan antara 10 anak, antara Abdullah dengan 100 ekor unta. Bila dia undi, akhirnya undi itu jatuh kepada 100 ekor unta. Dia pun sembelih 100 ekor unta. Dan hasilnya selamatlah Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebenarnya Allah yang selamatkan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan hikmah yang terbesar ialah untuk menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau Abdullah disembelih, mana Nabi tak lahirlah. Itu semua perancangan Allah. Daripada kisah ni dapat kita ambil pengajaran. Apa dia? Apa saja dirancang oleh manusia, kalau tanpa izin Allah tak akan berlaku. Dan apa saja perancangan Allah, walaupun dihalang oleh semua makhluk sekalipun, tapi tetap akan berlaku kalau Allah kehendaki. Dan bila ni Abdul Muttalib bernazar ni,
berapa tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata penulis buku ni, walam tuhaddid riwayatun sahihah ta'rikhi azmi Abdul Muttalib ala al-wafa'i binazarihi binahri Abdullah ibnihi. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebut secara jelas bila Abdul Muttalib niat untuk bernazar menyembelih anaknya. Bila ni? Berapa tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma ada satu riwayat yang dhaif daripada Al-Waqidi yang menyebut, iaitu nazar Abdul Muttalib berlaku 5 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi riwayat tu dhaif. Okey. Kemudian yang seterusnya berlaku iaitu ziwaj Abdullah min Aminah. Perkahwinan Abdullah dengan Aminah, iaitu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tarikh, dalam sejarah disebut bahawa Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa kepada Nabi Muhammad SAW, tazawwaja min Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Abdullah bin Abdul Muttalib berkahwin dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, dan dia, Aminah ni daripada keturunan Banu Zahrah, iaitu salah satu kabilah daripada Quraisy. Dan pendetilan perkahwinan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah tidak disebut dalam riwayat yang sahih. Kalau kita baca cerita-cerita yang dhaif, yang palsu ni, banyaklah cerita-cerita bagaimana menceritakan perkahwinan Abdullah dengan Aminah, tapi semua tu tidak sahih. Ada juga mengatakan Abdullah ni kahwin dua, seorang lagi isteri daripada kabilah yang lain, tapi itu juga adalah tidak sahih. Okey. Apa lagi yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW? Cuma saya nak sebut sini, perkahwinan dalam jahiliah, kalau dua-dua suami isteri kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, kemudian dua-dua masuk Islam, adakah dia kena akad baru ataupun kekal dengan akad lama ketika zaman jahiliah? Kan? Macam mana? Kita pernah sebut kan? Kalau masuk dua-dua kekal. Jadi kalau suami isteri daripada China ke India ke yang kafir, kemudian dua-dua mengucap 2 kalimah syahadat, maka perkahwinan mereka yang dulu dikira sah dalam Islam. Tak perlu akad yang baru. Okey, wafat. Kewafatan Abdullah. Walam yara ar-Rasul SAW abahu. Nabi tidak pernah melihat bapaknya. Orang yang paling agung, orang yang paling hebat, dilahirkan dalam keadaan yatim dan tidak pernah melihat bapaknya. Jadi Abdullah ni, kisah dia ialah dia diutuskan oleh bapa dia Abdul Muttalib untuk berniagalah untuk mengambil buah kurma ataupun tamar di Madinah. Jadi Abdul Muttalib utuskan Abdullah ke Madinah untuk membawa buah tamar balik ke Mekah. Tapi ditakdirkan Allah sampai di Madinah, Abdullah sakit, kemudian wafat di Madinah. Maka lahirlah, lepas tu Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada bersama atuknya Abdul Muttalib. Jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Disebut oleh Az-Zuhri satu hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Makhramah, dan dia adalah seorang sahabat yang mengatakan bahawa tuwfiya abuhu wa ummu habla minhu.
bapa Nabi Muhammad wafat ketika mak Nabi sedang mengandung. Ketika mak Nabi sedang mengandung. Berapa lama, berapa bulan mak Nabi mengandung kepada Nabi ketika Abdullah wafat? Tak disebut, tidak ada riwayat yang sahih. Tapi ada juga riwayat daripada Kalbi dan juga Awanah bin Al-Hakam yang mereka mendakwa Abdullah ni bapa Nabi wafat ketika umur Nabi 28 bulan. Makna apa? Nabi lahir, bapa Nabi ada. Ini satu pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat dan paling sahih ialah Nabi tak sempat nampak bapaknya, iaitu Abdullah wafat ketika Nabi dalam kandungan. Ha? 28 bulan. Ha? Dalam kurungan. Dalam kurungan? Dalam kandungan 28 bulan. Tak. Ketika umur Nabi 28 bulan. Dah lahir lah. Dah lahir lah. Ha. Tak. Dia bila sebut umur ni dah lahir lah. Dalam perut tak panggil umur. Ha? Jadi bapa Nabi wafat di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Okey. Jadi akhirnya Nabi dilahirkan dalam keadaan yatimul ab. Yatim bapa. Dan kata Ibnu Katsir, wa hadza ablaghul yutmi wa a'la maratibihi. Ini adalah yatim, iaitu mati bapa adalah yatim yang paling tinggi darjahnya ataupun yang kemuncak keyatiman. Maknanya kalau mak mati ada unsur-unsur yatim juga tapi bukan kemuncak. Kemuncak keyatiman ialah bapa mati. Okey. Jadi apa hikmah Allah menjadikan Nabi ini lahir dalam keadaan yatim? Sedangkan Nabi nak buat kerja yang besar, kerja yang berat. Kerja bukan nak bikin rumah ni, bukan nak buat rumah, bukan nak berniaga, tapi kerja yang Nabi nak laksanakan ialah nak mengubah hati manusia, nak mengubah akhlak manusia, nak mengubah daripada kegelapan kepada cahaya, nak mengubah daripada kejahilan kepada ilmu. Jadi kerja Nabi kerja yang sangat besar dan berat. Tiba-tiba Allah jadikan Nabi lahir dalam keadaan yatim. Jadi apa hikmahnya? Ada dalil tak Allah sebut bahawa Nabi ni dilahirkan dalam keadaan yatim? Ada dalil tak? Tak, itu buta huruf. Buta huruf. Ini Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Surah Wadduha kan? Apa dah? Alam yajidika yatiman fa'awa. Jadi kita nak tahu apa hikmah, kenapa Nabi akan ditugaskan satu kerja yang sangat-sangat besar dan berat. Tidak ada seorang pun manusia kat dunia, walaupun para rasul yang lain, para nabi yang lain, yang melaksanakan tanggungjawab yang seberat kerja Nabi. Tak ada. Tiba-tiba Allah lahirkan Nabi dalam keadaan yatim. Kemudian bukan setakat yatim, Allah jadikan Nabi lahir dalam keadaan miskin. Miskin pula. Jadi apa hikmahnya? Kita sekarang kalau kita tengok anak-anak yatim kan, apa perasaan kita? Secara umum lah. Kesian, sedih kan? Terbiar kan? Lepas tu ada pula kumpulan yang kumpul buka sekolah anak yatim kan, ataupun mahat tahfiz, ataupun rumah anak yatim kan. Kemudian kutip dana. Jadi seolah anak-anak yatim ni macam orang yang terbiar kan, orang yang macam merempak lah. Kan? Tapi kita lupa manusia yang paling agung yang kita ikut selamanya adalah anak yatim, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi apa hikmah? Cuba fikir. Apa hikmah, apa kebaikan?
Jangan pandang benda yang remeh atau benda jangan jasa dan jangan menghukum manusia terhadap luaran. Tapi boleh tak Allah lahirkan Nabi dalam keadaan ada bapa? Kan? Kalau Nabi ada masalah kena maki kan, Nabi mengadu pada bapa kan? Mengadu pada mak. Kita bila ada masalah, tepat siapa yang kita pilih untuk mengadu yang pertama? Mak kan? Bila nak minta duit, cari bapa. Lepas tu anak pula bila dapat duit, dia bagi pada mak, dia tak bagi pada bapa. Bila nak minta duit, minta dengan bapa. Bila dapat duit, dia bagi pada mak. Jadi siapa yang untung? Okey. Jadi apa jawapannya? Nak suruh gantung kepada Allah. Allah tak, pada dia kalau anak yatim ni Nabi dibesarkan betul-betul bergantung kepada dakwah untuk Islam untuk kuat. Jadi manusia bila nak buat kerja besar, kerja berat, apatah lagi kerja daripada Allah, nak mengubah hati kan, bukan kerja senang. Dia perlu pada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa ni, biasa datang daripada siapa? Daripada yang luar biasa lah. Siapa yang luar biasa? Allah. Jadi Nabi tahu, Allah tahu kalau Nabi bergantung pada mak bapak akan menjadi semakin lemah. Betul tak? Bila kita dididik bergantung pada mak, bergantung pada ayah, akhirnya kita jadi orang yang lemah. Tak boleh berdikari, kan? Sikit-sikit cari mak, sikit-sikit cari bapak, sampai ketua. Nak kahwin pun minta duit dengan bapak. Kan? Sebab itulah kita ni bila Allah suruh berdakwah jadi rasa macam rasa apa? Takut. Rasa takut, rasa berat kan? Kalau orang ajak pergi berdakwah lah. Bukan setiap hari. Kadang-kadang sekali sebulan, kadang-kadang sekali setahun. Fikir 10 kali. Dan 10 tahun tak jadi-jadi. Sebab apa? Nabi ni, bapa tak ada, mak tak ada. Tapi kerja dakwah Nabi jalan 24 jam setiap hari. Apa kekuatan Nabi? Dan apa kelemahan kita? Nabi jadi hebat, jadi kuat. Sebab Nabi bergantung kepada Allah 100%. Apa unsur-unsur yang menyebabkan Nabi bergantung kepada Allah 100%? Apa sebab? Sebab Nabi tak ada tempat bergantung selain daripada Allah. Bapa tak ada, mak tak ada, dan harta pun tak ada. Bila semua tak ada, makna Allah nak apa? Bergantung pada pemilik harta. Bergantung pada pencipta bapa kamu. Bergantung pada pencipta mak kamu. Kamu akan jadi kuat. Tapi kalau kamu bergantung pada bapa, bergantung pada duit, kita akan jadi lemah. Kan? Sebab tu kita sendirilah, kita semua ni. Bila nak dia ajak pergi berdakwah, kita jadi lemah. Ada 10 alasan, kadang-kadang 20 alasan. Sebab apa? Kita ada kebergantungan kepada apa? Kerja. Kadang-kadang duit, kan? Aku kalau ambil cuti ni, kita ada bergantung pada kerjaya kita, bergantung pada duit kita, bergantung pada keluarga kita, kan? Keluarga perlukan aku dan aku perlukan. Yes. Jadi antara sebab utama kita menjadi lemah ialah sebab kita ada mak bapak. Betul kan? Dan Allah tarik bapa daripada Nabi, Allah tarik mak daripada Nabi, Allah tarik harta daripada Nabi. Tapi Allah bagi apa? Apa yang Allah bagi pada Nabi? Lebih baik daripada mak, lebih baik pada bapa, lebih baik pada harta. Allah kata apa? Inna a'tayna kal kausar. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata apa? Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila ia menutupi, dan Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan engkau. Hebatnya. Tuhan sendiri cakap, aku tak pernah tinggal engkau. Kita mak ada, bapa ada, tapi mungkin Tuhan selalu tinggal kita. Betul tak? Solat lambat, solat pun tak khusyuk. Maknanya kita jauh daripada Allah. Sebab apa? Ada orang lain yang kita bergantung. Jadi Allah kata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Allah bagi apa lagi pada Nabi? Walal akhiratu khairun. Aku tarik dunia daripada kamu, tapi aku nak bagi apa?
akhirat khairun laka. Jadi jangan fikirlah pasal dunia. Dunia ni satu hari kamu akan tinggal. Fikirlah yang terbaik, khairun wa abqa. Kita Allah tak ada jaminan kan? Allah jamin tak Allah nak bagi akhirat pada kita? Tak ada. Walaupun semua ada kan? Ada anak, ada isteri, ada harta, ada kereta 4-5 buah kan? Tapi Allah mungkin jauh daripada kita. Dan Allah kata apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apa makna dia? Tuhan engkau akan bagi pada engkau, Tuhan engkau akan bagi, bukan bapa kamu, bukan atuk kamu. Tuhan engkau akan bagi pada engkau fatarda, lalu engkau akan redha, habis. Jadi Nabi ni akan redha, akan rasa puas bila ni? Apa dia? Bila Nabi dapat bersama Tuhan, kan? Sebab tu Nabi bila solat malam, Nabi sampai bengkak kaki, dan bila ditegur, apa kata Nabi? Aku nak jadi apa? Afala akunu abdan syakura. Jadi ya Allah bagi pada Nabi sebelum di syurga lah. Allah bagi apa? Nikmat berhubung dengan Allah. Nikmat solat malam. Nikmat buat kerja Allah. Dan juga Allah lapangkan hati Nabi kan, alam nashrah laka. Anak yatim tapi lapang je hati Nabi. Nak buat kerja dakwah jadi mudah je. Orang maki boleh senyum. Sebab apa? Allah dah lapangkan hati Nabi untuk kebaikan. Bolehkah? Jadi pengajaran paling besar apa dia? Bila semakin kita bergantung pada orang, pada benda, menjadikan kita semakin lemah. Semakin jauh daripada Allah. Okey, kemudian kita sambung. Maulidin Nabi. Bila Nabi dilahirkan. Nabi, orang kita memang tahu kan, orang kita cukup cekap tarikh Nabi lahir. Cuma sunnah-sunnah Nabi dia tak apa tahu kan. Menguat dia tak tutup mulut. Pada itu sunnah Nabi kan. Bila bersin tak sebut Alhamdulillah. Kalau sebut pun Alhamdulillah. Lepas tu bila dia dengar orang bersin, dia tak jawab pun yarhamkallah kan. Bila hujan tak baca apa-apa. Bila pakai baju tak baca doa. Tapi 12 Rabiul Awal tahu. Kan? Jadi sebenarnya bila Nabi dilahirkan? Ulama sepakat Nabi dilahirkan hari Isnin. Itu tak ada khilaf. Itu tidak ada khilaf. Dan Nabi dilahirkan tahun gajah. Itu tidak ada khilaf. Dan Nabi dilahirkan Rabiul Awal. Jumhur ulama, majoriti ulama, bukan sepakatlah. Jumhur ulama mengatakan Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal. Dan Nabi dilahirkan tarikhnya. Ni ulama khilaf. Ulama khilaf ada mengatakan 9 Rabiul Awal, ada mengatakan 10, ada mengatakan 12, ada mengatakan 20 lebih Rabiul Awal. Jadi tidak ada kesepakatan. Bahkan Safiyuddin Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahikul Makhtum, dia kata, Wulida Sayyidul Mursalin SAW bi sya'bi Bani Hashim bi Makkah fi sabihati yaumil isnaini at-tasi' min syahri Rabiul Awal. Kata Safiyuddin, pengarang buku Sirah Ar-Rahikul Makhtum, Nabi dilahirkan di Mekah pada pagi hari Isnin 9 Rabiul Awal, bukan 12. Okey? Jadi bila ulama tak sepakat tentang tarikh Nabi lahir, jadi jangan kita mengambil satu pendapat dan yakin itulah tarikh kelahiran Nabi. Salah. Sebab apa? Macam mana kita nak yakin? Ulama sendiri pun tak yakin. Kan? Kita bukan ulama. Kita yang datang kemudian. Ulama pun tak sepakat. Maka jangan pula kita seolah menganggap benda tu mesti. Iaitu Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Yang penting apa dia? Yang penting kita ambil yang disepakati oleh ulama. Iaitu Nabi lahir hari Isnin. Dan apa Nabi buat hari Isnin?
Apa Nabi buat? Nabi puasa. Jadi Nabi meraih tak hari kelahirannya? Jawapannya ya. Nabi meraihkan. Boleh tak kita meraihkan hari kelahiran Nabi? Jawapannya ya. Ada dalil tak? Ya, ada dalil. Apa Nabi buat pada hari Isnin? Sempena dengan hari Yarhamkallah. Jawab adik. Jawab apa adik? Jawab apa? Ha? Yahdikumullah. Yahdikumullah. Jangan ingat tarikh lahir Nabi tapi sunnah Nabi lupa. Okey. Bila ditanya oleh sahabat, apa sebab Nabi berpuasa hari Isnin? Apa jawapan Nabi? Itu satu. Nabi puasa Isnin dan Khamis, antara sebabnya sebab hari Isnin dan Khamis amalan diangkat ke langit kan, bertukar rasyid. Tapi sebab lain, ini khas untuk hari Isnin, bukan Khamis. Nabi kata zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu fihi. Itulah hari aku dilahirkan dan itu juga hari aku diutuskan sebagai rasul. Makna wahyu pertama turun pada hari. Tengok, tak salah meraihkan hari kelahiran Nabi, tak salah. Memang sunnah Nabi. Cuma cara berbeza. Nabi meraihkan hari lahirnya dengan berpuasa. Dan hari apa Nabi meraihkan hari kelahirannya dengan puasa? Hari apa? 12 Rabiul Tsani? Bukan. 12 Rabiul Awal? Bukan. Hari apa? Isnin. Isnin sekali setahun ke? Isnin setiap minggu? Yang ni orang kita tak nak buat ni. Sebab apa? Puasa bukan sekali setahun. Kalau puasa sekali setahun, semua pakat nak buat aku. Betul? Sebab perangai manusia ni, bila ibadat tu semakin kerap, dia semakin malas. Kan? Betul kan? Macam solat 5 waktu, berat. Sebab apa? Setiap hari. Solat Jumaat, okey sikit, ramai sikit. Sebab apa? Sekali seminggu. Lepas tu bulan Ramadan, solat tarawih, ramai lagi kan? Sebab apa? Sekali setahun. Lepas tu solat raya, lagi ramai. Sebab apa? Satu hari dalam, semakin kurang kekerapan, semakin ramai. Itu mazhab apa ni? Mazhab pemalas. Mazhab pemalas. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan semua pelajar, kalau nak meraihkan hari kelahiran Nabi, boleh silakan. Tapi buatlah sebagaimana yang Nabi buat. Sebab yang Nabi buat adalah semuanya wahyu. Bukan ikut nafsu Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi puasa hari Isnin sebab hari kelahiran Nabi, itu pun sebab wahyu daripada Allah. Tapi kita sambut maulidin Nabi, wahyu daripada siapa? Daripada Allah pun bukan, daripada Nabi pun bukan. Saya tak nak bergaduh dengan orang yang buat maulidin Nabi. Saya tak nak bergaduh. Nak buat silakan. Tapi saya nak beritahu, buatlah yang apa Nabi buat. Sebab amalan kita akan dikira setelah cukup 2 syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, selari dengan sunnah Nabi. Jadi insya-Allah lepas ni kita sama-sama puasa hari Isnin. Kita puasa hari Isnin. Inilah orang yang paling cinta pada Nabi. Orang yang paling cinta pada Allah. Apa dia? Yang ikut sunnah Nabi, termasuklah meraihkan hari kelahiran Nabi dengan berpuasa sunat setiap Isnin. Okey, boleh? Okey. Nabi lahir pada tahun gajah. Nabi lahir tahun gajah. Dan kisah gajah ni, tentera bergajah, disebut secara jelas dalam surah Al-Fil. Okey, ini juga satu peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada pendapat mengatakan Nabi lahir sebelum peristiwa gajah, tapi tahun yang sama, tahun gajah, tapi sebelum tentera Abrah datang. Ada mengatakan Nabi lahir setelah tentera bergajah datang dan dihancurkan oleh Allah. Yang penting Nabi lahir pada tahun gajah. Okey, kita ambil sikit pengajaran. Kenapa, apa kaitan kisah tentera Al-Fil dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, bahkan dalam satu surah. Satu surah tu daripada awal sampai akhir, semua cerita pasal tentera bergajah.
Menunjukkan cerita tu penting. Apa dia pengajaran dia? Kita tahu tak tentera bergajah ni bila datang ke Mekah nak hancurkan Kaabah. Dia bukan nak serang orang Mekah, tapi dia nak hancurkan Kaabah. Dan orang Mekah ni boleh hidup walaupun tanah padang pasir, kering kontang, tak ada sumber ekonominya, tak ada. Mereka dengan sebab berniaga kan. Dan orang boleh datang ke Mekah sebab ada Kaabah kan, Baitullah. Kalau tak ada Baitullah, orang tak datang ke Mekah dan orang Mekah tak boleh berniaga. Dan orang Mekah boleh mati kebuluran. Tapi kenapa bila tentera bergajah datang nak hancurkan Kaabah, orang Mekah tak buat apa-apa? Sedangkan Kaabah tu adalah boleh dikatakan sumber ekonomi mereka. Kenapa bila tentera Abrahah datang nak hancurkan Kaabah, orang Mekah tak buat apa-apa? Mereka tak bersedia untuk melawan. Bahkan Abdul Muttalib, dia duduk atas bukit. Di atas bukit, tengok je, kita tengok apa yang berlaku. Ya. Jadi soalannya, kenapa mereka tak pertahankan Kaabah? Ha? Dia beriman kepada Allah. Mereka masa tu kafir. Macam mana beriman dengan Allah? Ha? Ha. Sebab kata Abdul Muttalib, bila wakil tentera Abrahah bertanya pada Abdul Muttalib, kenapa kami datang nak serang Kaabah, nak hancurkan Kaabah, kamu tak buat apa-apa? Kamu tengok je. Jawapan Abdul Muttalib ialah, sebab kami tahu rumah tu ada tuan dia. Kami bukan tuan dia. Jadi tuan tu akan jaga Kaabah. Kami tak nak masuk campur. Akidah tu betul ke salah? Betul ke salah? Betul lah, bersalah pula. Jadi pengajarannya apa? Bila kita bina rumah Allah, jangan risau. Allah akan jaga. Jangan risau. Kadang-kadang kita risau tak boleh bayar bil elektrik kan. Tak boleh tu, tak boleh ni. Sampai kita buat benda yang melanggar hukum Allah. Sebab risau rumah Allah akan contohlah, kadang-kadang hari Jumaat orang kutip tabung. Tabung kan? Tabung duit untuk apa? Pembangunan masjid, untuk bayar bil elektrik kan. Sampai dia buat benda yang bercanggah dengan agama. Apa dia? Masa khatib berkhutbah dia pas tabung kan. Itu sebenarnya bercanggah dengan sunnah Nabi. Nabi kata jangan buat apa-apa ketika khatib sedang Sebab apa dia olokkan tabung masa khatib berkhutbah? Sebab dalam kepala dia, masa itulah kemuncak orang ramai dan nak kumpul duit yang terbaik. Untuk apa duit? Untuk bayar bil elektrik. Makna seolah dia tak yakin rumah Allah akan dijaga oleh Allah. Mereka yang akan jaga sehingga mereka melanggar perintah Allah. Okey? Jadi kadang-kadang dalam bab ni akidah orang musyrikin Mekah lebih jelas, lebih clear. Rumah Allah, Allah jaga. Dan kalau betul kita nak jaga rumah Allah, apa dia? Jangan jaga pasal pembangunan, tapi hidupkan rumah Allah dengan ibadat, solat 5 waktu, dengan sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah Allah akan jaga rumahnya. Okey. Jadi pengajaran daripada kisah tentera bergajah juga ialah kalau Allah biarkan tentera bergajah hancurkan Kaabah, orang Mekah jadi apa? Tak adalah bila Mekah dah hancur, Kaabah dah hancur, orang datang lagi tak ke Mekah? Tak. Bila orang tak datang ke Mekah, orang Mekah boleh tak cari makan? Tak. Dan akhirnya mereka akan mati. Kan? Betul kan? Itulah satu-satu sumber pendapatan orang Mekah. Kalau Kaabah dah hancur, orang tak datang dan orang Mekah tak boleh berniaga, orang Mekah mati. Bila orang Mekah mati, lahir tak Nabi Muhammad? Tak. Sebenarnya Allah jaga Kaabah daripada reruntuh untuk jaga zuriat Muhammad yang akan lahir. Satu. Yang kedua, hikmah juga ialah kalau Allah hancurkan Kaabah dan orang Mekah akan mati kebeluran, maka mereka akan mati dalam iman ke dalam kufur? Dalam kufur. Tapi sebab Allah jaga Kaabah, orang Mekah terus hidup tak? Walaupun mereka sembah berhala, 360 berhala sekeliling. Tapi akhirnya orang Mekah beriman tak? Yadkhuluna fi dinillahi, ya Allah. Jadi rahmat Allah kepada orang Mekah, walaupun penyembah berhala,
Walaupun berhala paling banyak. Di mana? Di tepi rumah Allah. Tapi Allah rahmat je, Allah tengok masa depan. Ni yang semua berhala akan datang berfikiran positif. Mereka akan beriman. Jadi pengajaran untuk kita bila tengok orang kafir ke, penyembah berhala, jangan terus hukum, tapi berfikiran positif. Mungkin satu hari, mungkin lepas 10 tahun dia akan jadi orang yang beriman. Okey, habis dah. Lepas ni kisahkan Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah yang disebut tak sahih ha? Jadi yang betul-betul sahihnya tak banyak. Bagaimana proses Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar cahaya apa semua tu, kata penulis buku ni, itu semua tidak sahih. Nabi dilahirkan dalam keadaan bersunat. Itu pendapat yang paling sahih lah daripada hadis Al-Abbas. Hadis Al-Abbas bahawa Nabi dilahirkan wulida makhtunan. Nabi dilahirkan dalam keadaan telah berkhatan, telah bersunat. Itu ada dalil lah. La khilaf. Tapi asah. Kata penulis buku ni, kata Al-Hafiz Az-Zahabi, innahu asahhu min hadis Al-Abd Abbas. Ia adalah yang paling sahih bahawa Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Khilaf. Ada pendapat mengatakan Nabi dilahirkan tidak bersunat, tapi disunatkan oleh pakciknya Abdul Muttalib pada hari ke-7. Kemudian kisah Nabi disusukan. Antara yang menyusukan Nabi ialah Suwaibah. Suwaibah ini disebut oleh hadis Sahih Bukhari. Siapa Suwaibah ni? Iaitu pembantu kepada Abu Lahab. Pembantu kepada Abu Lahab. Dan yang juga yang disusukan oleh Suwaibah juga ialah pakcik Nabi, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi pakcik Nabi ni Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi dia juga menyusu dengan Suwaibah. Makna apa hubungan Nabi dengan Abdul Hamzah selain pada pakcik? Adik-beradik sesuan. Jadi Hamzah ni satu pakcik Nabi, yang kedua adik-beradik sesuan. Dan juga kisah yang masyhur, Nabi juga menyusudi dengan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Okey. Itu Kemudian tajuk seterusnya ialah mukjizat. Nabi dibelah dadanya untuk dibersihkan oleh malaikat ketika dia masih kanak-kanak. Kita sambung. Tajuk ni kita sambung akan datang. Okey, ada soalan? Buku ni insya-Allah buku Sirah Nabawiyah yang diterjemah dalam bahasa Indon akan sampai 2 minggu lagi insya-Allah. 2 minggu lagi lah. 15 hari bulan dah. Siapa yang dah bayar, insya-Allah apabila sampai saja buku kita akan post insya-Allah. Kemudian saya nak umumkan besok kita akan buat satu program perjumpaan dengan pelajar-pelajar yang ada di sekitar Kuala Terengganu. Jadi kepada pelajar-pelajar yang ada di Kuala Terengganu ataupun sekitarnya, boleh berjumpa dengan kami, tim kami. InsyaAllah kita akan bertolak besok, dan satu hari Sabtu kita akan ada di Kuala Terengganu, dan kita cadang
kita cadang kita nak buat satu program perjumpaan ta'aruf dengan pelajar-pelajar tadabbur online yang ada di Kuala Terengganu ataupun sekitarnya pada hari Ahad pukul 9 pagi. Tempat kita akan beritahu kemudian insya-Allah. Jadi kita jemput mana-mana pelajar yang ada Kuala Terengganu dan sekitarnya boleh bersama kita pada Sabtu ataupun insya-Allah pada hari Ahad. Nanti kita akan beritahu detail insya-Allah. Ni bagi pelajar yang baru, ada buku 66 doa dan zikir. Mungkin ramai pelajar baru yang belum dapat buku ni. Saya tulis 66 doa dan zikir harian yang dibaca oleh Rasulullah daripada hadis yang sahih. Ramai yang mendakwa dia cinta Nabi, tapi banyak amalan zikir ataupun doa yang dibaca oleh Nabi setiap hari dia tak baca. Sebab apa dia tak baca? Sebab dia tak belajar ataupun dia tak hafal. Jadi buku ni saya tulis doa ni lengkap daripada bangun tidur sampai tidur balik, bahkan termasuklah doa pakai baju, doa keluar masuk rumah, doa keluar masuk tandas yang sahih, doa berjalan pergi ke masjid, doa keluar masuk masjid, doa naik kenderaan, doa bila hujan, bila doa petir, doa bila orang buat baik pada kita, doa bila kita sayang pada seseorang, apa yang sepatut kita ucapkan, doa apa lagi, doa bila berhenti hujan. Ada 66 semua saya kumpul daripada hadis-hadis yang sahih. Dan sebenarnya ini adalah bukti kita cinta kepada Allah. Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katalah wahai Muhammad kepada umat kamu, kalau betul kamu cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Allah ikut sunnah Nabi. Jadi macam mana kita nak ikut sunnah Nabi kalau kita tak hafal doa-doa dan zikir ni? Jadi saya galakkan semua pelajar yang belum ada buku ni dan belum amalkan sunnah Nabi, belilah buku ni. Harganya sangat murah. Walaupun ada 66 doa dan zikir, tapi harganya hanya RM4 sahaja. Doa kepada orang yang kahwin. Ada. Dan siapa yang nak beli boleh kontak Izdiharuddin, staf Gulam Ad-Dawah. Okey. Ada soalan ke? Puasa hari Isnin dan kami diangkat amalan. Hari Isnin Nabi meraihkan hari kelahiran dah. Macam mana nak hadapi suasana rakan sekerja yang suka mengadu domba, berpuak-puak dan tikam belakang? Ada di kalangan mereka yang baik, tapi mereka pun kadang-kadang terjebak. Saya telah sehabis baik, bersikap baik dan memberi nasihat, tapi dia tetap tak beringat, malah mencela saya pula. Mohon nasihat. Okey. Pertama sekali, bila orang makna suka mengadu domba, suka fitnah, pertama sekali kita bersangka baik dan kita berfikiran positif. Ini peluang untuk aku mendapat kebaikan, iaitu dengan cara kita berdakwah kepadanya. Dan bila kita berdakwah dengan cara hikmah, dengan cara yang terbaiklah, tunjuk akhlak yang baik, tiba-tiba mereka tak terima. Ini peluang lagi untuk aku dapat pahala lagi besar. Apa dia? Pahala sabar. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu isbiru wassabiru warabitu. Wahai orang beriman, isbiru, sabar. Sabar ni makna kita nak buat ibadat ke, kita nak berhenti buat maksiat ke, kita ditimpa musibah, sabar. Tapi satu lagi, wasabiru. Wasabiru apa namanya? Tingkatkan kesabaran kamu bila kamu bertemu dengan orang. Kita suruh orang ajak kepada kebaikan, dia tak terima, maka Allah kata wasabiru, tingkatkan kesabaran kamu. Dan ingatlah, pahala yang paling besar yang Allah sediakan untuk orang beriman apa dia? Pahala apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan ganjaran pahala untuk orang yang sabar bighairi hisab, tanpa had, ya Allah. Dan kita tak mungkin dapat bersabar kecuali bila ada musibah. Bila ada orang tak suka pada kita, bila ada orang maki kita. Inilah peluang untuk kita dapat darjah yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, bila kita diuji dengan kawan-kawan yang ada perangai macam ni, maka kita ingatlah sejarah Nabi, para sahabat kan. Mereka jauh lebih besar fitnah ataupun ujian yang menimpa mereka. Tengok, yang solat bersama Nabi ini kawan sepejabat ni.
Ini yang salat bersama Nabi, yang duduk dengan tazkirah Nabi, yang puasa bersama Nabi tapi tikam Nabi daripada belakang. Siapa? Abdullah bin Ubay. Bukan tikam ni, sampai fitnah memburukkan imej Nabi dan keluarga dia, iaitu mereka fitnah Aisyah berzina, kan? Dan munafik ni Abdullah bin Ubay yang solat bersama Nabi, pada zahir kawan baik Nabi, pada zahir sahabat Nabi, tapi dia yang berpakat dengan orang Yahudi untuk hancur dan hapuskan Islam di Madinah. Jadi bila kita ingat ujian para Nabi dan para sahabat jauh lebih besar, mereka dikelilingi oleh kawan-kawan yang jahat, tapi mereka sabar dan akhirnya mereka berjaya. Maka bila kita ingat ujian yang menimpa kita, baru kita rasa sebenarnya ujian ni adalah kecil je. Kalau tengok Nabi Nuh, siapa tikam belakang dia? Nabi Nuh, siapa tikam belakang dia? Bukan kawan dia, anak dia, isteri dia. Nabi Lut, siapa tikam belakang dia? Isteri dia. Nabi Ibrahim, siapa tikam belakang dia? Nabi Muhammad, siapa tikam selain pada Abdullah bin Ubay? Pakcik dia, kan? Jadi, apa yang menimpa kita adalah terlalu kecil. Sepatut kita rasa, ya Allah, lemahnya aku. Jangan fikir jahatnya dia. Kadang-kadang kejahatan dia tu sebenarnya Allah nak tingkatkan iman aku, Allah nak tingkatkan darjah aku, dan Allah nak supaya aku semakin bertambahkan ilmu. Untuk apa? Hadapi ujian-ujian macam ni. Kadang-kadang kita menjadi lemah sebab kita kekurangan ilmu. Bila kekurangan ilmu, kita kekurangan kesabaran. Wallahu a'lam. Adakah juga atas doa Nabi Ibrahim jaga Kaabah? Tak, doa Nabi Ibrahim apa dia? Rabbi ja'al haza baladan aminan. Wahai Tuhan, jadikan negeri ini aman. Bukan Kaabah saja, Mekah satu aman. Kemudian warzuq ahlahu minas samarat. Dan berilah kepada penduduk Mekah ini rezeki ataupun buah-buahan. Ya, adalah daripada doa Nabi Ibrahim yang menyebabkan Allah jaga Kaabah. Tapi itu adalah antaranya lah. Sebab yang paling besar Allah jaga Kaabah sebab menanti kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan supaya orang Mekah dapat mesej dakwah, supaya akhirnya mereka beriman. Itu apa tu? Saya nak tahu, betulkah kenyataan bahawa kita sebagai orang Islam tidak boleh membezakan sama ada kita adalah Sunni, Sunnah wal Jamaah ataupun Syiah, kerana hanya ada satu fahaman, iaitu Islam, dan semasa hayat Rasulullah tidak ada pembahagian Sunni. Okey. Suha Zulkifli. Dia sebenar zaman Nabi tidak ada pembahagian atas nama tertentu, kan, ahli sunnah wal jamaah ke Sunni ke Syiah ke, tak ada. Yang ada apa dia? Nabi hanya bagi garis panduan, bukan nama. Tapi Nabi bagi garis panduan. Contohnya, Nabi kata apa? Semua yang engkar padaku dia akan masuk neraka. Nabi tak kata siapa yang engkar, Syiah ke, dan Nabi tak kata yang selamat tu ialah ahli sunnah. Nabi kata yang selamat ialah yang ana wa manit taba'ani, siapa yang ikut aku dan ikut sahabat. Nama apa tak penting, yang penting apa dah? Ikut Nabi dan ikut sahabat, selamatlah. Kadang-kadang nama dia ahli sunnah wal jamaah tapi tak ikut sunnah Nabi dan asyik bergaduh je. Ahli sunnah apa bergaduh? Kalau betul kamu ahli sunnah dan mendakwa ikut Nabi, Nabi tak bergaduh dengan sesama orang beriman. Nabi bergaduh dengan orang kafir. Kenapa? Kita bergaduh sesama Islam, kemudian kita mendakwa kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman hidup bersaudara, berkasih sayang. Bila maki-memaki, tuduh-menuduh, label-melabel, ini bukan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah Nabi bagi garis panduan, bukan Nabi bagi nama. Garis panduan siapa? Siapa yang ikut aku, selamatlah dia. Ikut apa ni? Dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi cara berdakwahnya, dari segi kasih sayangnya. Kalau tak ikut aku, maka dia tak selamat, walaupun namanya ahli sunnah wal jamaah. Saya ada dengar bahawa kita tak boleh puasa sunat hari Khamis sahaja. Kenapa package Isnin dan Khamis?
Tak ada dalil lah. Tak ada dalil yang mengatakan tak boleh puasa hari Khamis sahaja. Tak ada. Mana kita boleh nak puasa hari Khamis saja, dan kita boleh nak puasa hari Isnin saja, ataupun yang terbaik puasa Isnin dan Khamis. Kalau tak nak puasa Isnin dan Khamis pun tak ada masalah, sebab hukumnya adalah sunat. Adakah sunnah bagi wanita apabila sujud dalam solat menampakkan kedua belah atas tapak tangan mereka? Nampakkan belah atas? Ha? Belah atas tangan mereka lah, bukan belah atas tapak. Dalam tapak atas pula. Ha? Ha? Adakah sunnah bagi wanita apabila sujud dalam solat? Bukan sunnah. Ha? Bukan sunnah. Yang penting sunnah Nabi apa dia bila sujud? Dua tangan mesti kena tempat sujud. 7 anggota muka termasuk hidung, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Itu sunnah Nabi. Adapun menampakkan itu bukan sunnah. Ha? Tengok keadaan. Kalau kita tengok orang Arab solat, dia terbuka, tangan dia terbuka. Sebab apa? Sebab dia solat memakai pakaian yang dia biasa pakai setiap hari. Yang dia pakai setiap hari, nampak tangan, yang tu dia solat. Kita biasa bila solat tutup semua, tangan pun tak nampak. Tapi lepas solat nampak semua pula. Adakah bumi menelan apa yang keluar di waktu Nabi? Oh, itu saya tak tahu. Itu tak payah fikirlah, bukan sunnah Nabi itu. Ha? Sahihkah hadis yang Nabi SAW tak pernah menguap? Tak sahih lah. Tak sahih. Nabi manusia biasa. Allah sebut dalam akhir surah Al-Kahfi. Qul, apa dia? Qul innama ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia mislukum. Aku bashar, manusia, bukan malaikat. Manusia macam mana? Mislukum, sama dengan kamu. Kalau kamu lapar, aku lapar. Kalau kamu marah, aku marah. Kalau kamu menguap, aku menguap. Kalau kamu ada bayar, aku ada bayar. Yang membezakan aku apa dah? Uhiya ilayya. Yang membezakan aku dengan kamu ialah diwahyukan kepada aku. Kamu tak ada wahyu. Jangan memandai-mandai. Ha. Satu. Yang kedua, Nabi suruh tak kita tutup mulut bila menguap? Ya. Bila Nabi suruh, makna apa tu? Nabi pun buat. Sebab Nabi dia akan suruh, melainkan Nabi sendiri yang menjadi contoh. Bacaan dalam kitab berjanji itu adakah benar? Dia yang penting bukan sunnah Nabi lah. Berjanji apa? Bukan sunnah Nabi. Cukuplah baca Quran. Kenapa? Baca Quran, wahyu Allah, 1 huruf 10 pahala. Nak baca juga berjanji, yang tak ada jamin dah dapat pahala. Baca Quran banyak lagi kan yang kita belum faham. Jadi banyakkan masa dengan Al-Quran ataupun dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Baca surah Sajadah adakah sunnah dibaca sebelum tidur? Saya dah sebut ni ya. Ada pendapat mengatakan sahih baca surah Al-Kahfi, surah Sajadah sebelum tidur. Ada sebahagian ulama kata sahih. Ada sebahagian ulama hadis mengatakan tak sahih. Surah Sajadah setiap malam sebelum tidur tak sahih. Surah Al-Mulk ada kata sahih, ada kata tak. Kalau nak baca silakan. Ha? Amalan zikir dan doa perlu ke buat ikut tuntutan? Sebab ada bukunya berbeza. Yang terbaiknya zikir dan doa itu ialah daripada Nabi SAW, daripada hadis yang sahih. Jadi kita bila beli buku tengok rujukan dia. Zikir dan doa itu ada sumber tak yang sahih. Kalau sumber yang sahih, sebut riwayat Bukhari ke contohnya, belilah. Tapi kalau tak ada sumber, tak sebut langsung, sebaik-baik elakkan, jangan beli. Berkhatan yang ikut sunnah. Tak, dia tidak ada dalil yang sahih, yang jelas, yang menyebutkan bila waktu berkhatan yang paling baik. Cuma kebiasaan adab orang Arab, mereka berkhatan bila? Sebaik saja dilahirkan. Orang Melayu pula jenis kesian. Jadi nak berkhatan masa baby tu kesian. Maka banyak orang Melayu berkhatan ketika dah
balik kan, ataupun dekat-dekat nak balik. Jadi tidak ada hadis sahih bila waktu afdal berkhatam. Manusia mana? Sejak bila timbul hadis Nabi yang dhaif? Sejak bila timbul hadis Nabi yang dhaif? Sejak adanya ilmu takhrij atau ilmu al-jarah wal ta'dil. Ilmu al-jarah wal ta'dil ialah ilmu daripada ulama untuk menentukan perawi hadis tu adakah boleh dipercayai ataupun ada masalah, boleh dipertikaikan. Jadi bila ada ilmu al-jarah wal ta'dil, ulama hadis menilai hadis tu sahih ataupun tak berdasarkan siapa? Perawi hadis. Kalau perawi hadis tu tak jaga solat Jumaat 5 waktu contoh, maka hadis tu jatuh kepada hadis dhaif. Macam mana dia tak jaga solat 5 waktu, kemudian dia meriwayatkan hadis Nabi, tak boleh dipercayai. Ataupun perawi itu berdusta, maka hadis itu tak boleh jadi sahih. Wallahu alam. Mana? Siti Fatimah. Manusia yang pelik-pelik, fa'al. Ramai yang sangat wujud di akhir zaman ni. Tingkatkan pengentuan. Tak ada soalan pun. Dah. Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, dia banyak Nabi sebelum Nabi Muhammad. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, banyak para Nabi. Tapi semuanya daripada Bani Israel. Kecuali Nabi Ismail. Jadi selepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan Arab. Jadi jarak antara selepas Nabi Ismail, ini Nabi daripada kalangan bangsa Arab. Selepas Nabi Ismail, tidak ada Nabi lagi yang diutus kepada bangsa Arab kecuali Nabi Muhammad. Jadi jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad begitu jauh. Dan antara ruang jauh itu tidak ada para Nabi daripada kalangan bangsa Arab. Tapi Nabi daripada Bani Israel banyak. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Semua tu antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka diutuskan bukan untuk bangsa Arab. Mereka diutuskan untuk Bani Israel. Wallahu alam. Pakai telekon jenuh, kain telekon nak elakkan tapak tangan. Tak ada soalan. Pernah ikut kursus haji, ada ustaz bagi tahu antara sifat-sifat Nabi, wallahu alam. Apa dia? Wallahu alam, saya tak jumpa dalil, saya tak pernah dengar. Tapi bila kita buang air semua kan, semua akan ditelak oleh bumi. Dia tak akan kekal di atas bumi. Mohon penjelasan ustaz, adakah doa khusus masa solat duha? Tidak ada. Tidak ada doa khusus untuk solat duha. Tidak ada hadis yang sahih. Jadi bebas kita nak baca doa apa ketika solat duha ataupun selepasnya. Kebelakangan ini ada kes rogol membabitkan seorang da'i yang sedikit sebanyak telah memburukkan imej dakwah. Apa pendapat ustaz? Tak, dia bila da'i ada masalah akhlak kan, itu satu benda yang biasa. Kenapa masyarakat kita terkejut? Kita tahu tak Nabi bagi tahu orang yang pertama masuk neraka siapa? Bukan artis, bukan pelakon. Da'i lah. Jadi orang pertama dicampak dalam neraka ialah da'i lah. Jadi apa masalahnya kalau kita dengar berita da'i itu pun belum disahkan. Cuma masih dalam kes kan. Apa masalah bila kita dengar seorang pendakwah terlibat dengan rasuah, seorang pendakwah terlibat dengan kes rogol? Jangan terkejut sebab Nabi dah bagi tahu awal-awal. Yang pertama, yang awal dia bercampak dalam neraka bukan orang jahil tapi ustaz pendakwah. Dan Nabi pun bagi tahu qadi ni ada 3 golongan kan. Qadi ni orang yang berilmu. Dan ada 3 jenis qadi. 2 qadi masuk neraka. 1 je yang masuk. Jadi daripada hadis ni menunjukkan apa? Daripada orang berilmu ni, daripada orang berilmu, hakim, qadi ke, ustaz ke, 1/3 yang selamat. 2/3 hancur. Sebab itulah jangan bila kita nak terima ilmu, jangan tengok kepada orang, tengok apa yang disampaikan. Wallahu a'lam.
Satu daripada amal jariah ialah mengajar ilmu yang bermanfaat. Adakah ilmu dalam bidang kejuruteraan? Ya. TMB kan yang buat elektrik kan. Kalau tak ada dia, masalah kita. Saya pun tak boleh nak ceramah online ni kalau tak ada TMB ni. Jadi TMB ke jurutera ke akaun ke, semua tu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang penting apa? Dia beriman kepada Allah. Dalam masa dia buat kerja, jangan buat maksiat. Bila masuk waktu salat, dia pergi salat. Jadilah jurutera yang beriman. Jadilah doktor pakar yang beriman. Sebaliknya kadang-kadang ustaz pun ada yang tak beriman. Cakap berdegar-degar keluar ayat Quran dan hadis, tapi terlibat dengan rasuah. Kadang-kadang menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Kita daripada Singapura, cara untuk mendapatkan buku zikir. Boleh, kita boleh post. Sebab buku zikir ni kita order daripada Indonesia. Kalau Indonesia boleh hantar ke sini, maka sini pun boleh hantar ke Singapura. Ada tak zikir yang boleh menggantikan solat duha? Zikir yang boleh menggantikan? Oh, tak ada. Jangan risau. Bila kita dah uzur tak boleh solat duha, jangan risau. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang sakit ataupun musafir, maka dia akan dicatat pahala ibadatnya sama seperti ketika dia sihat. Jadi kalau kamu sebelum uzur, kamu selalu solat duha. Tiba-tiba uzur, kamu bukan tak nak tapi tak dibenarkan, maka kamu tetap akan dapat pahala solat duha setiap hari walaupun kamu uzur 1 minggu. Jangan risau. Itulah rahmat Allah. Itulah keluasan Islam. Jangan risau. Yang penting apa dah? Bila kita tak uzur, terus istiqamah dan buat. Jangan tinggal. Kebelakang ni banyak ceramah-ceramah yang menyelitkan unsur-unsur lucu hingga pendengar ketawa terbahak-bahak. Bolehkah? Dia sebenar tugas kita sebagai ustaz ke penceramah apa dia? Sama dengan tugas Rasul. Basyiran wa nazira. Dua je. Basyiran bawa berita gembira. Apa dah? Bukan berita lawak. Berita gembira. Berita gembira daripada siapa? Daripada Allah. Kalau buat amalan ni, balasannya syurga. Buat amalan ni, dapat pokok-pokok di syurga. Itu berita menggembirakan. Bukan cerita untuk diketawakan. Ataupun satu lagi, berita nazir yang menakutkan. Kalau basyir, berita untuk orang beriman. Kalau nazir, berita untuk orang yang ingkar kepada perintah Allah. Kalau kamu tak buat benda ni, kamu akan diazab oleh Allah. Jadi sepatutnya pendakwah dua fungsi je. Satu bawa berita gembira, yang kedua berita yang menakutkan. Dan dua-dua sumber tu daripada Allah, bukan daripada nafsu, bukan daripada akal. Jadi cerita lawak ni sekali-sekala bolehlah. Kalau asyik tergelak ketawa je, bila dia nak dapat peringatan, bila dia nak insaf, bila dia nak baca sunnah Nabi, kalau asyik dia gelak je. Satu. Yang kedua, ada hadis. Nabi kata jangan banyak ketawa, sebab banyak ketawa akan menyebabkan hati mati. Yang tu yang suka ceramah yang gelak-gelak ni tak suka kelas tadabbur. Sebab tadabbur ni dia tak boleh gelak-gelak, sebab dia menceritakan tentang azab, tentang syurga. Tak ada ke buku zikir dari Malaysia yang sahih? Tak, zikir daripada Malaysia yang sahih tak ada. Yang ada yang sahih yang daripada Nabi sahaja. Jadi yang kita jual tu insya-Allah semuanya sahih. Yang saya sebut ni, yang saya tulis ni, 66 doa dan zikir ini daripada saya. Dan saya tulis daripada hadis-hadis yang sahih. Apa nasihat ustaz kepada orang yang solat duha yang telah vaksin? Mengatakan kena buat solat duha tu apa pula magnet rezeki ni? Tak ada, saya dah sebut semalam, bila kita solat jangan kaitkan dengan rezeki. Sebab solat ni hubungan kita dengan Allah. Bila kita berhubung dengan Allah, kita bukan setakat dapat rezeki tapi lebih besar daripada rezeki. Kita dapat apa?
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah, dengan solat, dengan tadabbur Al-Quran, jiwa kita akan tenang? Ya Allah, berapa ramai yang dapat rezeki banyak tapi jiwa tak tenang. Jadi Allah nak bagi barang yang mahal kepada orang beriman. Barang yang mahal ketenangan jiwa, bukan duit. Dan berapa ramai yang duit tak banyak tapi jiwa dia tenang. Sebab apa? Dia redha kepada Allah. Yang kita minta doakan, yang saya ajar sebelum ni. Apa doa yang antara Nabi ajar pada kita? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau supaya jiwaku ni dapat apa? Mutmainnah. Jiwaku biarlah tenang. Pertama kita minta. Yang kedua, sebab jiwa tenang, yang kedua kita minta apa? Tu'minu biliqa'ika. Jiwaku biarlah beriman, yakin akan jumpa engkau di akhirat. Bila kita yakin akan jumpa Allah di akhirat, kita akan buat apa? Kita akan lagi tambahkan amalan. Sebab apa? Nak jumpa Tuhan ni. Bila nak jumpa Allah, kena bawa amalan yang terbaik. Dan yang ketiga, untuk dapat jiwa yang tenang, tarda biqada'ika. Jadilah jiwaku reda dengan apa yang engkau takdirkan. Kalau engkau bagi sikit, aku reda. Engkau bagi banyak, aku bersyukur. Dan yang keempat, untuk mendapat jiwa yang tenang, yang ketiga, iaitu apa? Taqna'u bi'ata'ika. Ada rasa qanaah dengan pemberian engkau. Itu doa daripada hadis yang sahih. Bacalah doa ni. Kalau nak baca ketika solat duha pun bagus. Jadi jangan kaitkan solat duha dengan rezeki. Sebab yang Allah nak bagi melalui solat ialah ketenangan. Lebih mahal daripada rezeki. Tengok Ashabul Kahfi tak ada duit pun. Tapi Allah bagi rahmat. Apa yang diminta oleh Ashabul Kahfi ketika nak masuk gua? Bukan rezeki. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Dia minta rahmat. Sebab orang beriman cukup tahu bahawa rahmat Allah lah yang paling mahal, lebih mahal daripada rezeki duit. Dengan dapat rahmat Allah, kadang-kadang duit tak ada pun jiwa dia tenang. Wallahualam. Seseorang yang tak dibenarkan isterinya untuk membaca Al-Quran kerana niatnya kalau salah baca akan mendapat dosa besar. Maksudnya kalau tak tahu lagi, baik. Dan tahu dan salah buat. Apa? Tak, sebenarnya salah. Bila suami tak benarkan isteri baca Quran, alasannya sebab isteri baca salah, menyebabkan dosa salah. Bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Okey, ulama sepakat bahawa wajib baca Quran dengan betul. Wajib baca Quran dengan betul. Jadi kalau baca Quran dengan salah, berdosa. Tetapi, bila kita dalam proses belajar, tengah-tengah belajar tu, boleh tak kita baca walaupun tak pandai sepenuhnya? Boleh baca. Dan dapat dosa ke dapat pahala? Dapat pahala. Nabi kata apa dalam satu hadis sahih? Al-mahiru bil Quran ma'a safarati al-kiram. Orang yang mahir dengan Quran, dia baca pun betul, faham, tadabbur dan beramal. Maka darjah dia bersama para malaikat yang baik di atas. Dan walazi yatamat yatatatta. Dan bagi orang yang gagak nak baca Quran, tapi dia baca juga walaupun susah. Gagak, susah kan? Tapi dia baca juga. Nabi kata falahu ajrani. Dia akan dapat 2 pahala. Subhanallah. Macam mana suami kata dapat dosa, tapi Nabi kata dapat 2 pahala. Siapa ni? Yang baca dan gagap. Tengok, Nabi nak bagi motivasi supaya jangan berhenti baca. Walaupun gagap, baca. Motivasinya apa? 2 pahala. Jadi jangan berhenti baca. Sambil-sambil itu belajar dan betulkan bacaan. Wallahualam. Saya nak tahu tentang hadis 73 golongan dan hanya 1 golongan yang diterima. Saya dah sebut tadi secara sepintas lalu, 73 golongan yang sesatkan. 1 golongan saja yang selamat. Iaitu siapa? Bukan nama dia Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan nama dia Asy'ariyah, bukan nama dia Wahabi, tapi yang selamat ialah yang ikut Nabi. Sebab tu Allah sebut dalam surah Baqarah kan, fa in amanu bimisli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Surah Baqarah kan. Maksud apa? Kalau mereka beriman, orang Yahudi ke, orang munafik ke, kalau mereka beriman sama seperti yang engkau, iaitu Nabi dan sahabat beriman, sebiji sama, faqad ihtadaw, mereka telah dapat hidayah. Tapi ingat, fa in tawallau, kalau mereka berpaling, iaitu tidak beriman seperti iman Nabi dan para sahabat,
fa innama hum fi syiqaq. Mereka pasti dalam kesesatan dan dalam perpecahan. Jadi satu golongan yang selamat yang ada sifat suka ikut Nabi, walaupun namanya apa. Wallahu a'lam. Apakah kita solat sunat witir 3 rakaat, pada rakaat kedua kita tak perlu baca tahiyat? Bagaimana perlu pula untuk solat sunat sebelum zuhur? Jika okey, solat witir ada dua cara lah. Pertama, ulama kata buat kalau 3 rakaat, buat 2 rakaat, 1 salam, dan 1 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam, ada tahiyat lah, tahiyat akhir. Kemudian 1 rakaat lagi 1 salam. Itu cara pertama. Cara kedua, kita buat 3 rakaat sekaligus. Dan bila buat 3 rakaat sekaligus, 1 salam saja dan tidak ada tahiyat awal. Dua-dua sahih. Dua-dua betul. Apa tu soalan tu dia? Tak, tu atas pasal video kuliah tadabbur. Ada tak dibuat dalam bentuk external hard disk? Ada tak? Itu tak buat. Kita buat dalam bentuk USB ya. Makna ada 30 juzuk. Juzuk 30 kita buat dalam USB. Boleh tengok suara, boleh dengar suara dan boleh tengok gambar. Macam kelas online lah. Ni. Juzuk 30 dah lengkap. Ini boleh cucuk kat telefon je, keluar gambar dan dengar suara. Boleh dengar, boleh belajar di mana-mana saja bila-bila masa. Dan sekarang kita nak lancarkan yang juzuk 29. Dah siap Kita buat juga dalam bentuk USB ni. Itu je. Ustaz boleh tahu tak buku yang Ustaz gunakan dalam kelas Ustaz? Kalau buku sirah, buku ni As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah, karangan Dr. Akram Dia Al-Umari. Kalau buku tadabbur, banyak rujukan saya. Buku tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Bughawi, tafsir Al-Maraghi, tafsir Syekh Saleh Utsaimin, tafsir Muyassar, dan kadang-kadang saya rujuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Tapi semuanya dalam bahasa Arab. Tu. Berniaga banyak kena vaksin. Apa ni vaksin? Zikir al-atas. Tak, saya tak tahu zikir al-atas. Yang saya tahu ialah zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak selamat, bacalah zikir. Jangan baca zikir al-atas dan jangan baca zikir al-bawah. Tapi bacalah zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum jika makmum membaca lebih kuat sehingga mengganggu jemaah lain? Hukumnya berdosa. Sebab Nabi kata siapa makan bawang jangan datang masjid. Walaupun datang masjid untuk lelaki wajib. Tapi sebab dia makan bawang boleh mengganggu orang, Nabi kata jangan datang. Maksudnya apa? Mengganggu orang yang sedang solat sehingga mereka tak khusyuk, hukumnya berdosa. Termasuklah kita baca kuat. Baca kuat tu mengganggu orang sebelah, hukumnya berdosa. Jadi saya nasihatkan, usahakan supaya baca sekadar kita dengar di telinga kita saja. Kalau tak boleh, lebih baik kita solat di rumah. Kenapa? Sebab kita solat di masjid bukan buat pahala tapi buat dosa. Setiap kali kita solat, kita mengganggu orang dan menjadi dosa. Wallahu a'lam. Dah? Apa dah? Bawah sekali. Dalam suasana sekarang boleh tak orang lelaki dia ambil pendekat, tidak pergi masjid, hanya solat? Boleh? Boleh? Sebab solat jemaah sekarang dah tak berapa menepati sunnah. Antaranya jaraknya kan tidak rapat saf. Itu tidak menepati sunnah. Jadi dia ambil pendapat lebih baik solat di rumah supaya solatnya lebih sempurna dan lebih menepati sunnah. Boleh. Dan antara yang buat macam itu ialah saya.
Macam mana nak tahu guru mursyid? Guru mursyid ni ialah guru yang pertama, sumbernya ialah Quran dan hadis. Yang kedua, dia tidak ada kepentingan, bukan nak guna agama untuk cari duit, untuk cari dunia. Yang ketiga, dia sentiasa ada rahmat dalam hatinya. Jadi jumpa pelajar yang teruk macam mana pun dia tidak marah, dia nasihat dengan baik, dia sabar kan. Itulah antara ciri-ciri guru mursyid. Wallahu alam. Dah. Okey, kita jumpa besok. Kelas besok hari Jumaat pukul 10.30. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.